Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis yang baik ini, soleh, di masjid yang barakah, yang penuh dengan barakah, insya-Allah. Nampak malam ni letih sikit ni, keletihan sikit. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama kita tajdid iman kita lah sama-sama. Kita mengucap kalimah syahadah sama-sama. Ikut saya, insya-Allah. Mudah-mudahan bila ucap kalimah syahadah tu kita kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnah la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Takutlah kamu, peliharalah diri kamu, berjaga-jagalah kamu daripada fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim sahaja di kalangan kamu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha keras pada hukumannya, kepada hukumannya. Alhamdulillah. Jadi pada malam ni kita nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala Suratul Anfal ayat 25, yang mana dalam ayat ini Allah gambarkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, pelihara diri kita daripada fitnah ujian, ujian yang akan dihadapi oleh semua, bukan hanya orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang bermaksiat, orang yang mungkin rosak sahaja, semua orang akan kena. Dan bila kena, maka ia adalah merupakan satu yang akan membawa satu kesusahan kepada kita. Maka di sinilah kita sama-sama nak merasai bagaimana kedatangan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian Allah datang, nombor satu, bukan ketika kita ni semuanya serba-serbi lengkap dan sempurna. Ujian datang ketika kita dalam keadaan lemah. Allah akan uji seseorang di mana kelemahan dia. Kalau orang tu lemah harta, dia uji harta. Ujian tu mungkin dia bagi harta yang banyak, ujian dia syukur tak syukur. Kalau orang tu diberi harta, diuji, mungkin dia ambil hartanya, dirampas. Ataupun mungkin juga perkara-perkara yang bersangkut paut dengan keluarga, ataupun perkara yang bersangkut paut dengan diri dia sendiri. Jadi Allah akan uji kita, dan kita kena sentiasa rendahkan diri kepada Allah, kerana ujian Allah datang pada tempat yang memang kita lemah. Allah Maha mengetahui. Maka sebab itulah kita kena sentiasa meletakkan diri kita rendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, latublawunna fil amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku
adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ini surah Al-Imran. Al-Imran ayat 186. Apa Allah sebut? Yang Allah gambar pada kita, demi sungguh-sungguh kamu pasti diuji. Kamu pasti diuji pada harta benda dan diri kamu, dan demi sungguh-sungguh kamu akan mendengar dari orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu, ataupun dan orang-orang yang musyrikin, yang mensyirikkan Allah, banyak tuduhan-tuduhan yang menyakitkan hati. Jadi kita akan dengar, bukan saja diuji dengan harta diri, tapi kita akan mendengar banyak celaan, cercaan, fitnah, tuduhan-tuduhan, cacian-cacian yang menyakitkan hati. Allah gambarkan yang hati itu sakit. Kalau setakat ujian sikit-sikit tak, ni ujian sampai sakit hati. Dalam pada itu, jika kamu bersabar, wa in tasbiru wa tattaqu, dan kamu bertakwa. Jadi sabar dan takwa, fa inna zalika min azmil umur, yang demikian itu adalah perkara yang dikehendaki, yang diperintahkan kepada kamu, tetapi amat berat untuk dilakukan. Jadi di sinilah kita lihat fitnah akan menimpa orang beriman untuk membuktikan iman kita. Jadi hari ini kita duk mengucap dua kalimah syahadah. Hari ini senanglah ucap, tapi pada satu peringkat nanti, bila banyak manusia keliling kita yang berada dalam keadaan sesat, dan bukan saja mereka sesat, mungkin mereka menuduh, mungkin mereka mencaci, sehingga menyebabkan kita terasa hati, mungkin kita rasa merajuk, ataupun kita rasa takut dan sebagainya. Maka sebenarnya Allah akan uji kita. Jadi kita tengok contohnya yang berlaku pada tahun-tahun yang kebelakangan ini, yang sejak daripada bermula daripada tahun 2017 sampailah ke 2022, banyak insiden-insiden, tahun-tahun yang penuh dengan konflik pada dunia Islam. Dunia Islam dilanda dengan konflik, kan? Kita tengok pada tahun, contohnya kita lihat berlakunya pada tahun 2019 Abraham Accord. Abraham Accord, perjanjian Abraham, yang membawa kepada penubuhan millah Abraham, agama baru, digabungkan tindakan. Kita tengok UAE, Bahrain, Sudan, Maghribi, Saudi juga dalam proses, dan juga beberapa negara yang lain telah pun melaksanakan Abraham Accord ini, iaitu mereka mengiktiraf, menerima Israel, normalisasi. Jadi tindakan ini telah menjadikan semakin berpecahnya umat Islam. Dan kita lihat mereka amat pandai untuk memecah belahkan perpaduan kita, perpecahan kita. Bila nak elok sikit saja, maka berlaku pula persenjataan. Kalau di Iraq, orang Syiah dan orang Sunni bergaduh, kan? Orang Sunni tengah hadir buat kerja kahwin, tiba-tiba datang orang berpakaian seperti Syiah, tembak, bunuh habis semua, terlari. Lepas tu orang Syiah pula nak buat kerja kahwin, buat kenduri, datang pula orang seperti Sunni pakaiannya, kan, letupkan pula kemah tu. Jadi bergaduhlah Syiah dan Sunni, berbunuh antara satu sama lain. Di Yaman, ketika Saudi menyerang Yaman, kemudian sampai peringkat nak berdamai, dah ratusan ribu mati, ratusan ribu dah cedera dan mati, kebuluran dan sebagainya. Bila nak ada masa tu nak berdamai, tiba-tiba meletup pula lapangan terbang di Yaman, meletup pula, mati pula lagi, tak jadi berdamai. Jadi kita lihat, kalau orang Islam ni nak berdamai, nak jadi baik, maka akan adalah bila dia nak gaduhkan sama-sama orang Islam tu, dibuat macam-macam. Dituduh orang ni, dituduh orang tu, dicocok sana, cocok sini, diletupkan, dibunuh. Jadi bila tengok rupa-rupanya yang bakar, yang meletupkan tu, rupanya bukan orang Syiah, CIA. Yang bunuh orang Sunni bukan orang Syiah, kan? CIA. Berapa orang wanita Sunni jalan-jalan, tiba-tiba diserang, ditangkap, diperkosa kat situ. Bila tanya siapa yang perkosa, orang Syiah, pakaian Syiah, gelap, hitam, sebagainya.
Maka orang-orang Sunni, orang kampung pergi serang kampung Syiah. Ini semua adalah merupakan provokasi yang mereka buat untuk nak memecah belahkan umat Islam. Berlaku di Lebanon pula, kita lihat ketika krisis ekonomi yang memuncak, pada masa itu hampir-hampir melumpuhkan negara dia, hampir-hampir bankrupt pada masa itu, nak bankrupt dah kan. Tiba-tiba berlaku pula pada 4 bulan Ogos tahun 2021 kata silap saya, pada masa itu kan berlaku pula letupan yang besar. 2021 pula 2019, letupan yang besar sehingga menyebabkan 15 bilion rugi, 204 orang mati, dan ratusan lain cedera. Dan letupan itu yang telah menyebabkan umat Islam negara Lebanon itu jadi hampir-hampir bankrupt, dan kemudian kerajaan jatuh, kerajaan pemerintah jatuh. Maknanya kerajaan yang asalnya itu okey, kerajaan Sunni, kerajaan Syiah dan kerajaan Kristian gabung di Lebanon jatuh, pecah jatuh. Dan kemudian apa hasilnya? Tiba-tiba kerajaan sementara berlaku di Lebanon, tiba-tiba kerajaan itu mengiktiraf pula Israel, iktiraf Israel juga. Jadi kita lihat begitu juga dengan negara-negara yang lain. Negara-negara yang lain yang elok sikit, Qatar ni banyak tolong ulama Islam, banyak tolong orang-orang yang berjuang Islam. Qatar banyak bantu Palestin. Tiba-tiba berlaku pula krisis, Saudi, Mesir, UAE, Bahrain dan beberapa yang lain boikot pula Qatar. Bergaduh pula. Saya ingat lagi masa peristiwa tersebut, mereka telah mengarahkan pada tahun 2014 kalau tak silap, 2015 itu diarahkan orang-orang Qatar keluar daripada Saudi dalam masa 24 jam, kalau tidak akan ditangkap. Jadi terpisahlah anak dengan ibu, suami dengan isteri, kan, atuk dengan cucu terpisah dalam masa 24 jam. Ini pun berlaku di Saudi Arabia. Dihalau keluar, kedai-kedai apa semua dirampas, dibekukan. Kenapa? Kerana dia dah boikot, Qatar tu dia boikot. Kenapa? Atas alasan Qatar menolong siapa? Menolong orang Islam, pejuang-pejuang Islam. Jadi kita lihat di sini kan, dia nak buat huru-hara senang aja. Negara kita ni pun kalau dia nak buat huru-hara senang aja. Jadi sebab itulah kita nak tengok balik panduan daripada Quran, panduan daripada Rasulullah. Kita tengok balik apa yang Tuhan sebut. Kita tengok satu hadis Nabi. Hadis ni panjang, saya baca maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia. Akhir zaman nanti kamu nampak wajah dia wajah orang, manusia, bukan wajah buruk. Macam yang kita nampak kat luar kan. Namun hati mereka adalah hati syaitan. Wajahnya manusia, tapi hati ini syaitan. Seperti serigala yang buas. Tidak sedikit pun dalam hati mereka ada rasa belas kasihan. Jadi akhir zaman kami kata akan ada manusia-manusia yang wajahnya tu nampak baik, nampak nak tolong kita, nampak nak bantu kita, nampak nak memberikan, kita kata segala bentuk kebaikan, tetapi hati mereka syaitan dan tidak ada belas ihsan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka gemar menumpahkan darah, mereka mudah nak bunuh orang dan tidak berhenti dari melakukan kekejian. Dia suruh orang buat maksiat, mungkar, suruh orang buat benda yang jahat. Apabila kamu mengikuti mereka, ini Nabi sebut ini hadis Nabi sahih yang saya baca ni. Ini bukan saya cakap ni. Apabila kamu mengikuti mereka, tengok latar belakang tu yang orang kita ikut tu, maka mereka akan memperdayakan kamu. Mereka akan tipu kamu. Hidup kena tipu. Kita ikut orang ni bukan main ikut je, bukan ikut jumhur. Kalau ikut jumhur, siapa yang jumhur ikut? Kalau jumhur tu ikut mereka yang bertopengkan manusia tadi, nampak baik, muka senyum, tawarkan duit, tawarkan ubat percuma, tawarkan makanan percuma.
tapi rupanya hati seperti serigala, kata Rasulullah SAW. Maka apabila kamu ikut mereka, mereka akan memperdayakan kamu. Akan tetapi jika kamu menghindari mereka, maka mereka akan mencela kamu. Tak nak ikut, kena cela. Ini grup anti-vaksin, dia kata. Ini grup ajaran sesat. Ini grup pengganas ISIS. Ini grup macam-macam lah disebut macam-macam. Tak maaf, no? Saya keluar pula anti-vaksin. Dan apabila kamu apabila berbicara dengan mereka, ni sifat dia. Apabila kamu bercakap dengan mereka, mereka akan membohongi kamu, mereka akan bohong. Jadi kita kena kenal siapa ni orang ni. Cakap nampak bagus, elok je, ni fakta dia, ni fakta, bohong belaka. Dan apabila kamu memberi kepercayaan kepada mereka, kita percaya dia, lantik sebagai ketua, lantik anak dibiarkan, tak ada hidayah Allah. Pemuda mereka licik, penuh dengan muslihat, tipu daya. Pemuda dia ada satu parti Bangsat Malaysia. Saya petik kataan daripada ada seorang datuk ni. Ni bukan parti Bangsa Malaysia, parti Bangsat Malaysia sebut. Tambah T kat belakang. Licik Dia kata apa dalam ucapan dia? Kita mau reset Malaysia, great reset. Kita nak ubah genom DNA modification Malaysia. Genetik Melayu ni dia nak ubah. Tahu kenapa genetik Melayu dia nak ubah? Kerana dalam kajian genetik Melayu inilah yang akan menghancurkan Israel, Yahudi Zionis. Ada kajian, ada fakta. Dia tak nak genetik Melayu, nak ganti, campur sikit genetik babi, campur Melayu. Dia nak campur sikit dengan beruk, campur Melayu. Jadilah Melayu yang terkinja-kinja seperti beruk. Jadilah Melayu yang makan apa saja seperti babi, tak kira halal haram. Babi ni, kalau dia sama-sama dia cedera, dia boleh makan dia punya saudara dia. Babi ni, dia boleh kahwin dengan mak dia, boleh kahwin dengan anak dia, dia boleh kahwin dengan bapaknya, boleh kahwin ni. Satu-satunya binatang dalam dunia yang ada LGBT, babi. Binatang lain tak ada. Beruk yang kita tengok pun tak ada. Dia tak nak. Engkau laki-laki, aku laki. Engkau jantan, aku jantan, tak mau. Tak ada selera, dia kata gitu kan. Babi tak kira, jantan betina, time dia nak, dia bagi semua. Dah mana? Nak tunjukkan Allah jadikan binatang yang diharamkan. Kita ambil masuk, okey, kita kata tak apa. Dalam ni ada benda haram, dalam ni ada benda haram. Apa dia? Ada sel babi, ada DNA babi. Tak apa, dah ubah dah. Istihalah, dah ubah bentuk dah. Tak nampak hidung dia, tak nampak dah. Tak nampak telinga dia, tak nampak dia. Tak nampak ekor dia pendek, tak nampak. Badan dia gemuk, tak nampak dah. Minta maaf lah. Saya buat macam ni supaya hilang ngantuk, itu je. Malam ni letih semua. Malam ni kadang semua letih. Imam tak habis lagi lah. Barulah pula 8 rakaat kita dah setengah randa. Belum buat mulai lagi. Cerita sikit pasal babi. Ya Ustaz, ya Ustaz. Dia bangunkan babi untuk jadikan dalam perubatan. Ya. Jadi perubatan dia mesti masukkan ikan babi. Ah. Yang pentingnya. Ya. Ya. Jadi mesti orang Islam. Ya, sahih, betul. Kata ayah dia kita, seorang doktor, menyatakan bagaimana ubat-ubat banyak baut babi kat dalamnya. Untuk babi dalam dia. Salah satunya dia nak ubah DNA kita. Salah satunya. Kemudian teknologi mRNA yang telah didaftarkan pada tahun 2015 atau 2017. Teknologi mRNA yang digambarkan tidak akan mengesani sel kita. Rupa-rupanya dia boleh masuk dalam sel kita, nukleus sel kita. Bukan sel, nukleus sel kita. Teknologi mRNA terbukti. Maknanya yang kita masuk tu, dia boleh masuk dalam sel dan dia boleh merubah apa yang ada dalam sel. Ini ada satu kajian yang dibuat, yang telah didedahkan oleh Dr. Manimala. Bukan Manimala celoteh tu, Manimala yang sebenar. Yang sebenar.
Universiti Melaya, pakar kajian bahagian analisis. Jadi nak sebut kat sini, memang dia nak ubah DNA kita supaya DNA Melayu tu jadi DNA Melayu campur babi, Melayu campur beruk. Dipanggil Verocell. Verocell ni ialah sel ataupun DNA genetik daripada monyet hijau yang ada kat Afrika. Dia masuk dalam kita punya ubat, dia masuk kat dalam kita punya sentikan-sentikan yang kita dapat. Ini semua ada dia punya fakta dia. Tapi kita terpedaya. Jadilah anak kecil jahil, pemudanya licik, penipu. Sebab apa? DNA dah bercampur-campur. Sementara yang tua, orang tua pula di kalangan mereka, bukan orang tua kat sini, orang tua sini elok-elok semua orang tua kalangan mereka, Nabi kata apa? Tidak menyuruh buat baik, tidak melarang buat mungkar. Orang tua ikut aja, tak apalah. Kau nak buat apa nak tengok apa namanya? Bieber apa? Bieber Bieber Justin Bieber. Kau nak tengok Justin Bieber pergilah tak cukup duit, aku bagi duit lagi tambah. Dia tak tahu Justin Bieber tu siapa. Minta maaf baru aja kita nak lepas daripada pandemik masuk elok sikit, tiba-tiba Bieber datang pula. Lagi keluar pula pandemik yang lain. Minta maaf ini saya cuma cakap apa yang Nabi sebut. Nabi sebut, kita tak perasan. Hadis ni tentang kita sekarang. Orang tua di kalangan mereka tak pernah suruh buat baik, tak pernah cegah mungkar. Patutnya dia tua, dia boleh berfikir. Yang ni betul, yang ni salah. Anak jangan buat, tak elok jangan. Tak, dia pun sama-sama. Otai masih berbisa. Ni tak ada kena mengena dengan siapa-siapa Yang kita tahu bagi otai je. Kemudian Nabi kata apa? Mereka sentiasa membanggakan diri dalam kehinaan. Mereka sentiasa berbangga diri dalam kehinaan. Bila buat jahat, bila buat dosa, bila buat benda yang jahil, yang menghinakan, dia bangga. Dia berbangga-bangga. Ini semua Nabi sebut, kita nampak dah depan mata kita. Dan meminta apa yang ada pada mereka berarti kesusahan. Bila ada orang minta pada dia, mintalah infak sikitlah, zakat ke, bagi ke, dia kata engkau ni menyusahkan. Bukan nak tolong, engkau menyusahkan, dia kata. Bukan dipikir nak tolong menolong, bayar zakat dan sebagainya. Orang yang santun, orang yang baik, yang berbudi bahasa, orang yang menjaga akhlaknya, yang menjaga imannya, di tengah mereka dituduh ataupun disebut sebagai sesat. Orang yang baik dikata sesat. Dan orang yang menyuruh kepada perbuatan ma'ruf malah menjadi tertuduh. Orang yang menyuruh kepada perbuatan baik dituduh penjenayah pula. Ni akan berlaku ni. Akan berlaku ni. Tuan-tuan, perempuan sekalian, baik ke jahat? Baik. Kalau baik mungkin akan dituduh jadi sebagai sesat dan sebagai penjenayah. Ini Nabi sebut ni. Jadi itu salah satu ujian fitnah. Sebab tu wattaqu fitnah. Berjaga-jagalah kamu dengan fitnah, la tusiban ladina zalamu minkum khasah. Yang bukan hanya menimpa orang jahat saja, orang zalim saja, tetapi kita pun kena juga. Bila sampai waktu kita akan dituduh sesat, kita akan dituduh sebagai penjenayah, pengganas, sebagainya. Orang beriman di kalangan mereka adalah lemah. Orang beriman lemah. InsyaAllah kita pergi masjid je. Ekonomi tak maaf lah, kita sebut hari ni kita orang beriman nampak lemah. Kalau pakai kopiah ni low standard. Tak ada standard. Orang beriman di kalangan mereka ni, orang beriman di kalangan akhir zaman tadi lemah. Sedangkan orang fasik menjadi mulia. Saya rasa bukan lemah ni, hina. Hina. Tak maaf, hina. Ni translation tak betul. Hina. Sunnah di tengah mereka adalah bid'ah. Sunnah yang dikatakan sunnah tu bid'ah. Oh, ni kalau saya komen ni saya lagi macam-macam.
Kita faham-faham tu. Sunnah bid'ah. Sedangkan bid'ah itu sendiri adalah sunnah. Yang dia kata tak boleh, tak boleh. Dia kata ini tak boleh. Sedangkan itulah ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Itulah sunnah Nabi. Tak boleh dia kata. Tak boleh macam ini. Kalau salam macam ni je. Kalau salam tak mahal macam ni je. Salam. Ataupun macam ni je. Misal mana? Ini sunnah ke bid'ah ni? Minta maaf. Ada ke Nabi pernah ajar salam macam ni? Ada. Jangan banyak-banyak sangat, jangan banyak sangat. Nanti mengecik dia punya virus. Minta maaf. Ada fakta tak ada sains? Tak ada fakta. Tak ada fakta. Salam macam gini ke, salam macam gini ke, sama je. Salam macam gini. Kemudian mereka, maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka. Orang yang paling jahat dialah pemimpin. Saya tak sebut mana-mana no. Saya sebut maknanya suasana fitnah, ketika fitnah kita kata apa ni berkembang, menguasai ujian tadi, maka yang memerintah adalah orang paling jahat. Ini saya sebut WHO nak masuk dalam negara-negara yang ada di dunia. Siapa WHO? Bill Gates. Siapa WHO? Rockefeller. Siapa WHO? Di belakangnya ada Zionis. Tak percaya? Siasat. Tak percaya? Siasat. Siasatlah, jangan percaya 100% saya cakap ni. Tengok betul-betul siapa sponsor WHO. WHO ni dia adalah merupakan apa? Merupakan satu syarikat corporation, tetapi dia bertindak sebagai sebuah negara. Dia boleh kata ini pandemik, ini endemik, dia boleh kata kena buat ini, padahal di syarikatnya dia ditaja, dia dibiaya, dia ada interest, dia ada kepentingan. Alhamdulillah, antara ulama-ulama yang baik ada di Pahang. Ada di Pahang. Majlis Agama Negeri Islam Negeri Pahang, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, antara majlis agama dan jabatan agama yang paling memahami apa yang berlaku. Saya cakap setakat tu je, tak ada lebih. Tapi Pahang bagus, itulah. Bukan kata hak lain tak bagus, Pahang bagus, hak lain kurang bagus agaknya. Pahang paling bagus lah. Lepas ni tak boleh ceramah kat negeri lain kan. Boleh aku tarik je. Tak apa kan. Yang berkuasa orang paling jahat kata Nabi. Sedangkan orang pilihan ni orang soleh. Apabila dia bercakap, dia berseru, pasti tidak akan dihiraukan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi hadis ni tuan-tuan dan puan menunjukkan suasana huru-hara yang akan berlaku pada zaman-zaman ketika nak kiamat, zaman kita lah. Dan kita dah nampak dah pun. Kita dah nampak dah pun. Ya, sebab itulah daripada perkara-perkara begini, maka kita nak kena faham bahawa kita akan berhadapan dengan fitnah-fitnah yang besar. Maka sebab itulah bersempena dengan malam 29 Ramadan, marilah sama-sama kita meningkatkan kita kata kekuatan diri kita. Mintalah ke Allah. Kalau ni malam 29, besok hari puasa yang 29, lusa 30. Ada orang kata 29 hari je, so Isnin dah raya, ada orang kata. Jadi maknanya hari Isnin dah raya, hari 30 tak ada, 29. Kalau kita raya hari Selasa, majlis kaji-kaji umur hari Selasa, maka adalah satu lagi 30 hari bulan Ramadan ada lagi. Kita ada sehari, 2 hari je tinggal untuk kita nak capai keampunan Allah, nak bebaskan diri kita daripada
daripada neraka Allah, murka Allah. Ini 2 hari lagi ni. Kemudian nak kembali balik kepada suasana-suasana yang ada. Saya terpaksa dedahkan kepada tuan-tuan 22 Mei sehingga 28 Mei akan ada satu perhimpunan, pertemuan di bawah WHO yang akan dihadiri oleh wakil-wakil negara seluruh dunia, termasuklah negara Malaysia. Siapa yang akan wakil dari Malaysia, wallahu alam, kita tak tahu, tapi mungkin menteri lah agaknya. Apa yang akan dia buat? Dia akan buat satu tanda tangan. Dia akan menandatangani satu persetujuan International Health Regulation, peraturan kesihatan antarabangsa, yang mana dalam IHR itu ada dia buat pindaan yang akan menyebabkan kalau dia sign, terus terang saya sebut, saya minta lah tuan-tuan perempuan sampaikanlah, terutamanya kepada majlis raja-raja, raja-raja, tuanku sultan, bahawa bila mereka sign, kita akan terperangkap dengan kepimpinan WHO, sehingga menyebabkan negara kita, kedaulatan negara Malaysia boleh tergadai. Boleh tergadai. Dia punya detailnya, insya-Allah kita akan dedahkan secara intensif dengan satu conference dan convention profesional akan bagi pembentangan. Kita akan buat insya-Allah. Cuma setakat malam ni kita kena doa supaya janganlah sampai kedaulatan negara kita ni, yang ada raja-raja, yang ada agama Islam, yang ada rakyat yang Muslim yang majoriti, yang ada keadaan yang aman damai, duduk di bawah pemimpin-pemimpin dunia yang jahat dan rakus, yang akan memakan kedaulatan negara. Dia boleh masuk ke dalam negara kita setelah ditandatangani, dia boleh masuk dalam negara kita, dan kemudian dia boleh isyiharkan negara kita sedang dilanda pandemik, dan kemudian dia boleh masuk, dia boleh arahkan dia punya expert, quote and quote expert, untuk memaksa kerajaan terima. Kemudian kalau kerajaan tak terima, dia boleh paksa. Itu dia punya perjanjian. Dia disebut legally bounded ataupun binding secara undang-undang antarabangsa. Walaupun constitution, perlembagaan parlimen kita boleh tolak, agung, yang di-Pertuan Agong boleh tolak, tetapi bila dah sign, dia akan menghadapi kesukaran. Sebab tu kita nak menyeru supaya wakil Malaysia jangan sign. Kalau tak percaya tuan-tuan perempuan, kita boleh bagi dia punya fakta-fakta dia. Saya minta bagi mereka yang ada connection dengan yang di Pertuan Agong, ada connection dengan Tuanku Sultan, tak kira lah negeri mana, kami berhasrat untuk menghadap, nak menceritakan tentang IHR yang lebih teruk daripada ICED, lebih teruk daripada ICED. ICED kurang-kurangnya kalau yang di Pertuan Agong buat genocide baru dia boleh kena, tapi kan ada jenayah. Yang ini bukan jenayah, kita tak buat apa-apa, dia datang, dia kata ini darurat, ini emergency, dia boleh kontrol food kita, makanan kita, pertanian kita, penternakan kita, dia boleh kontrol kita punya ekonomi kita, dia boleh kontrol, dia boleh halang production kita, dia boleh buat seluruhnya, termasuk media, dia kontrol semua kontrol. Siapa yang nak tahu, tolong hubungi kami. Kami ni siapa? NGO yang prihatin lah. Kita ada data dan fakta. Kalau cerita malam ni, rugi kita tak boleh qiyam malam ni. Kita besok-besok lah. Tapi nak sebut sini, fitnah semakin dekat, ujian semakin dekat. Tapi orang Islam di Nusantara ni, dia tidak mudah mengalah. Tempat lain terima dah, Pak Arab dah terima dah, orang Amerika dah terima majoriti. Amerika sendiri, rakyat dia tak setuju ni benda ni, dibawa oleh kerajaan dia sendiri, tak setuju kan. Orang Islam negara lain tak tahu pun IHR ni, semua duk cerita pasal nak raya je, baju raya, lansir raya kan, kuih raya, semua dia cerita pasal raya. Sebab dah 2 tahun kena PKP baru nak keluar, semua duk fikir raya, tak terfikir dah. Jeng pun kata boleh buka mask, boleh buka semua kan, kita pun seronok lah, kita dah sihat. Sedangkan dia nak sign satu perjanjian yang lebih berat
daripada ISIS. Saya sebut lebih berat daripada ISIS kerana dia boleh menjajah dengan secara legal. Dia boleh hantar tenteranya secara legal. Ya tuan-tuan dan puan, maka malam ni kita kena memperkuatkan diri kita. Maka macam mana nak memperkuatkan diri kita? Dan kita dah bincang malam subuh tadi, himmah aliyah. Kita kena bina himmah aliyah. Kita kena bina satu perasaan, satu kekuatan dalam diri kita, dalam pemikiran kita. Kita bukanlah makhluk yang mudah untuk dipijak-pijak, yang mudah. Review balik. Kemudian dia kata kita batalkan sebab bahaya. Kenapa? Nanti kalau Nur Azman mati, siapa nak jaga anak-anak dia? Siapa nak jaga isteri dia? Siapa nak jaga dia punya tanggungan dia? Siapa nak jaga? Bukan di insurans. Siapa nak jaga? Sebab dia tak nak jaga lah dia cakap tu. Dia tak faham. Kemudian saya tanya dengan seorang ustaz, seorang da'i ilallah, dah meninggal. Seorang yang soleh, yang ikhlas. Saya tanya dengan ustaz, saya nak tanya satu soalan. Kawan-kawan semua kata kita kena batalkan projek flotilla ni. Apa pandangan ustaz? Ustaz kata apa? Nabi kalau dia pakai baju perang, Nabi tak buka baju perang. Nabi dah pakai baju perang, Nabi tak akan buka, dia akan terus walaupun dia tahu kalah. Tahu kalah. Maknanya dia tak akan berpantang undur. Maka supaya cakap dengan kawan, kan, kami ambil keputusan kita pergi. Ini tuan-tuan, orang-orang yang Nusantara ni luar biasa, kan, semangatnya. Jangan main-main. Nampak kecil-kecil, kan, macam tayar spare lah, kan. Hak Arab tak dipakai dah, hak Eropah dah habis dah, kan. Afrika yang tinggi-tinggi pun dah kena habis dah. Yang tinggal yang kecil-kecil je, tayar spare. Kalau kita tengok dalam kereta, tayar spare kecil ke besar? Kecil. Tapi dia yang boleh berguna bila ada emergency. Kita ni emergency. Ya tuan-tuan, kita kena kuat. Kita kena kuat. Nusantara kena kuat. Orang Melayu, Indonesia, Malaysia, Thailand kena kuat. Yang Filipina, Brunei, Singapura kena kuat. Kenapa? Kerana kita tayar spare yang akan digunakan ketika emergency. Dan mereka nak isytiharkan emergency melalui IHR, International Health Regulation. Mereka akan tentukan emergency. Bayangkan, dia boleh tutup satu negara tu. Emergency, no import export. Dia boleh tutup negara tersebut. Macam mana kalau pegawai kesihatan tengok satu tempat, sekolah ni ada orang kena COVID-19, tutup sekolah. Dia boleh tutup negara. Dia kata apa? Negara ni pandemik, tutup, no import export. Tiba-tiba negara kata tak ada, kami okey. Dia bawa military kepung. Dia boleh buat tu. IHR, International Health Regulation, yang bakal ditandatangani oleh menteri. Sebab tu kita bawa benda ni. Tuanku tolong ambil pot. Ni bahasa orang muda kita. Baik, macam mana nak menaikkan himmah? Ada beberapa perkara sebagai tazkirah ini. Yang pertama sekali, untuk menaikkan himmah kita, kekuatan kita untuk mencapai satu tindakan, mencapai satu perkara yang Allah redha, matlamat yang tinggi, maka orang beriman kena mengikat dirinya dengan akhirat. Kita kena ikat diri kita dengan akhirat. Apa yang lebih penting? Hidupnya bukan di dunia, di akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu melainkan tipu daya dia. Tipu daya dia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah lebih baik, lebih kekal. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat itulah lebih baik dan lebih utama. Nombor satu, kita jangan ikat dekat dunia, ikat ke akhirat. Nak rehat malam ni, jangan rehat kat dunia, rehat ke akhirat. Kat dunia ni, rehat kerana nak ambil tenaga je, supaya hilang ngantuk je. Lepas tu bangun balik, doa balik, taubat balik, zikir balik. Letih sangat, duduk sekejap, rehat, bangun, sambung lagi. Seolah-olah malam ni malam terakhir kita di atas muka bumi ni.
esok mati, lusa mati, balik ni mati kena langgar. Jadi kita kata inilah masanya aku nak bertaubat, inilah masanya aku nak minta ampun, nak jadi orang yang diredai oleh Allah. Inilah masanya untuk aku minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Malam ni sikit je tidur sikit, tidur je. Aku bukan nak tidur kat sini, aku nak tidur dalam syurga Allah. Semua bangun, ambil semayang, masukkan air dalam hidung, supaya kita segar, solat semula. Tidur pula, solat semula. Pinggang sakit, duduk lama sangat ke agaknya, baring pun tak apa, zikir ke Allah. Baring dalam berzikir, baring dalam bertaubat. Maknanya kehidupan orang yang himmahnya tinggi, dia letakkan akhirat sebagai kehidupan yang utama. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih utama. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itulah lebih baik dan lebih kekal. Nak tidur je dia terbangun, nak tidur je terbangun. Inilah sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Satu hari dia nak bangun malam, tiba-tiba dia tertidur, terjaga-jaga, subuh. Masuk subuh dah, azan subuh. Menyesal dia. Aku lalai. Maka mulai daripada saat itu tak pernah tinggal solat malam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nak tengok di kalangan sahabat siapa yang paling hebat qiyamul lailnya, tengoklah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Dia tidur terlelap mata, sekejap bangun, terus bangun solat. Orang lain tidur rehat di solat, orang lain tidur rehat di bertaubat, minta ke Allah kebaikan, minta ke Allah keampunan. Ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Nak sebut kat sini, itu sahabat-sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tertunggu-tunggu malam tertunggu-tunggu dia, tunggu malam. Kenapa tunggu malam? Malamlah dia nak bercakap-cakap dengan Allah secara personal and in person, bersendirian dengan Allah. Siang-siang ramai kawan-kawan, ramai rakyat datang nak mengadu. Siang-siang banyak kes macam-macam. Malamlah dia tunggu malam. Malamlah dia boleh berbual dengan Allah. Bila dia berbual dengan Allah, dia rasa diri dia hina, dia rasa diri dia berdosa, dia rasa diri dia zalim, dia rasa diri dia banyak kelemahan. Maka dia kata, wahai Umar, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap oleh Allah. Dia pun pukul diri dia. Dia pukul diri dia. Dia pun sedih. Bukan sakit, dia sedih. Dia kata, ya Allah, banyaknya kelemahan aku, ya Allah. Dia Amirul Mukminin. Dia tinggal di Madinah. Apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Mekah, apa yang berlaku di tempat lain, dia tak nampak, jauh. Bukan ada, kita kata ada CCTV ke, ada berita ke, ada boleh tengok video live ke, apa tak ada. Maka dia tak tahu. Dia kata, wahai Umar, celakalah engkau kalau andainya seekor kambing jatuh dalam sungai Furat sebab Umar tak buat jalan yang betul, maka Umar akan diazab oleh Allah. Dia pukul badan dia. Seekor kambing jatuh di sungai Furat, di Iraq. Dia kata, celakalah Umar yang tak jaga rakyat dia, tak jaga negara dia, dia pukul. Padahal benda itu di luar daripada batasan dia. Tapi Umar menanti-nanti malam nak mengadu ke Allah. Ya Allah, lemahnya Umar, ya Allah, ya Allah, ampunkan Umar, ya Allah. Menangis, tiap-tiap malam menangis. Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang dekat dengan Rasulullah SAW, pun begitu juga, tiap-tiap malam menangis. Tiap-tiap malam menangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal dialah manusia yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang telah meletakkan seluruh hidup dia untuk Allah dan Rasul. Yang mana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah andainya iman Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dan kemudian sebelahnya lah seluruh penduduk Madinah, seluruh orang beriman, tak boleh lawan iman Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang cukup dekat dengan Allah pun malam-malam menangis teresak-esak, minta ampun ke Allah, minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia walaupun dah dijanjikan syurga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Nabi,
bagusnya Umar, baiknya akhlak dia. Andainya ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Satu ketika sahabat-sahabat berkumpul, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, minta Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Ka'ab, engkau berilah nasihat kepada kami semua. Ceritalah apa yang Nabi cerita tentang akhirat yang boleh menyebabkan kami menangis. Ini sahabat-sahabat ni, kalau dia dulu, dia bukan cerita pasal dunia, dia cerita pasal akhirat. Sebab itu terkenal di kalangan mereka satu perkataan, ijlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk sekejap, beriman pada Allah. Jadi, wahai Ka'ab, ceritakanlah pada kami apa yang Nabi pernah cakap kepada engkau yang menyebabkan kami menangis. Maka Ka'ab pun bangun. Amirul Mukminin perintah dia cakap. Dia pun bangun. Sungguhnya satu ketika aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata di padang mahsyar nanti. Ini cerita padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti, ketika mana manusia dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu tiba-tiba Allah membuka Jahannam. Allah buka Jahannam, maka asapnya naik berkepul-kepul hitam, baunya busuk, bahang panas daripada jauh beratus tahun, dan asapnya naik sehingga dia kata semua hamba Allah di mahsyar terduduk, termasuk para nabi dan rasul. Nabi yang ada pada masa itu pun tengok asap Jahannam, kata tak lepas, aku tak lepas ni dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Semua terduduk, maka semua sahabat menangis. Ka'ab yang cerita tu menangis, sahabat semua menangis. Umar pun bersabda, Umar pun berkata, apa kata Umar bin Khattab, wahai Ka'ab, sesungguhnya kalau Nabi pun bercakap macam itu, aku ni apalah Umar. Menangis sahabat-sahabat. Bila neraka dibuka oleh Allah di padang mahsyar, semua terduduk, tengok asap aja, bukan lagi tengok nerakanya, bukan tengok apinya, asap yang naik berkepul-kepul. Sahabat-sahabat menangis. Umar berkata, aku Nabi pun tak lepas, aku apa lagi. Menangis Umar. Ini jiwa sahabat-sahabat yang meletakkan akhirat sebagai kita kata yang pertama dalam hidup mereka dari sudut kehidupan. Kita hari ini masih boleh relax. Kita okey, kita buat dosa mata kita tak minta ampun lagi. Dosa telinga kita tak minta ampun lagi. Dosa lidah kita tak minta ampun lagi. Dosa hati kita banyak, kita tak minta ampun. Yang dengkinya, yang hasadnya, yang dendamnya, yang buruk sangka dengan Allah, kita tak minta ampun. Allah bagi kita sesuatu rezeki, kita tak mau, kita kritik. Kita tak minta ampun ke Allah bila kita buruk sangka dengan Allah. Kalau kita tengok dosa satu dosa, adakah kita lepas di yaumul hisab? Maka malam besok kita ada 2 hari lagi, pulun habis-habis. Bakar hati kita dengan penyesalan. Bakar hati kita sebelum hati kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakar dengan menyesali. Tenang dosa kita. Mana dosa aku? Mana kelemahan aku? Mana keaiban aku? Tengok satu-satu. Kemudian kita minta Allah, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Minta sungguh-sungguh ni. Andainya kita mati esok, inilah kita bertaubat. Maka bertaubat Allah pasti terima. Syaratnya kita bertaubat betul-betul, menyesal, bukan main-main, menyesal. At-taubah nadamah. Taubat itu penyesalan. Atau kama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita letak akhirat dekat depan. Inilah himmah nombor 1. Setelah kita mula mengenal Allah, setelah kita mula nak dekat dengan Allah, setelah mula kita beribadah, maka tengok akhirat, kehidupan yang kita lupakan. Bola kita ingat, DDT kalau kita orang Johor, Pahang, Ronaldo, Liverpool main, Mo Salah, boleh bangun pukul 3 pagi. Kalau kerja boleh bangun pagi-pagi. Ingat kerja kita, assignment kita. Tetapi pernah tak kita tengok dosa kita?
Ini waktu-waktu yang kita nak tengok balik ni. Jadi malam ni kita nak menangis. Kalau Abu Bakar menangis, kita nak ikut, nak contoh, menangis. Duduk seorang-seorang mana-mana pun tak apa. Duduk mana-mana. Duduk belakang, duduk depan, kat masjid ni. Kalau kita malu duduk belakang-belakang, nak duduk kat belakang pokok, sebelah pokok pun boleh. Cari tempat yang kita selesa duduk aja. Dan kemudian kita minta ke Allah. Minta apa? Minta ampun. Oh, terima kasih. Tak apa. Kita nak air syurga. Boleh tak? Ini nombor satu. Nak menaikkan himmah, kita letakkan akhirat di depan kita. Seolah-olahnya kita mati esok. Malam ni kita nak ibadah macam kita mati esok. Dan seandainya sungguh-sungguh kita mati esok, ataupun mati hari pertama hari raya, mati kita hari pertama raya, Allah dah terima taubat kita. Mudah-mudahan masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan. Ingat tuan-tuan rahmatullah, satu je dosa kita tidak bertaubat, dosa itulah akan jadi asbab, alasan untuk Allah bakar kita. Satu je dosa. Jadi sebab tu kita tengok dosa kita satu-satu, yang kecilnya, yang besarnya. Dan kemudian kita tengok dosa kita yang lepas, yang lampau, yang kita tak ingat dah. Tiba-tiba teringat malam ni. Kita cuba ingat malam ni dosa kita, maknanya Allah nak suruh kita bertaubat. Teringat itu dosa kita, Allah nak suruh kita bertaubat dosa tersebut. Sebab tu Allah ingatkan kita. Jadi malam ni minta ke Allah. Bila kita dah bertaubat, dah boleh menyesal, dah menangis, maka kita mintalah Allah kekuatan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Sebut nama anak kita, isteri kita, keluarga kita, kawan kita. Kemudian kita minta, Ya Allah, tolonglah Ya Allah. Aku tak kuat Ya Allah. Besok akan datang ujian besar, akan datang perkara-perkara yang bencana-bencana yang hebat. Ya Allah, tolonglah Ya Allah. Hanya Engkaulah tempat kami bergantung Ya Allah. Engkaulah tempat kami berharap, minta ke Allah. Inilah malam. Kita i'tikaf di malam ni dengan keadaan duduk di tempat yang barakah, di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertaubat. Jadi lepas ni malam ni jangan kita seronok-seronok. Tak payah dah cerita tangguh sekejap, nak kahwin ke, nak kahwin lagi ke, nak cari pasangan ke, nak beli baju raya ke. Tahu tepi dulu. Semua benda dunia tinggalkan dulu. Semua. Kita fokus satu aja. Ya Allah, kalau aku keluar daripada Ramadan dan aku tidak Engkau ampunkan, aku tak lepas daripada azab-Mu, Ya Allah, ruginya aku, Ya Allah. Rugi kita tuan-tuan. Kita duk minta pasal baju raya, hari raya, kita minta pasal lain tapi lupa nak bincang dosa kita. Kita tengok. Jadi kita kena ketepikan dunia sebentar. Ijlis bina nu'min sa'ah. Duduk sebentar. Mari kita duduk sekejap beriman pada Allah. Kenapa? Ini penting nak berdepan dengan fitnah yang kita sebut tadi. Macam-macam fitnah yang disebut tadi. Jadi yang pertama sebenarnya ialah kita letakkan akhirat di hadapan. Siapa-siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, saya baca makna surah Al-Isra ayat 19. Dan siapa-siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh dan dia beriman, maka orang itu akan diberikan oleh Allah dengan balasan yang baik. Jadi malam ni kita nak buktikan bahawa diri kita ni beriman dan sungguh-sungguh nak mencari akhirat. Buktikan. Bukan bukti pada kawan-kawan, tak. Kita buktikan pada Allah yang melihat kita, yang Maha mengetahui. Kemudian dalam hadis yang lain, tadi tu ayat Quran, hadis, bagi yang keinginannya, himmahnya kepada akhirat, siapa yang himmahnya kepada akhirat, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan menghimpunkan perlindungan untuknya. Siapa yang hatinya berhajat kepada akhirat, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya, kata Nabi, dan jadikan kekayaan Allah memenuhi hatinya. Hati kita akan diberikan kekayaan dan mendatangkan dunia sebagai benteng. Dunia akan jadi benteng, bukan lagi dunia menjadi bencana, menjadi benteng kepada dia. Namun bagi mereka yang
himmahnya, cita-citanya, hajatnya, keinginannya kepada dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Habis Allah pecah-pecahkan urusannya dan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Dia nampak satu tak cukup, dia nampak satu tak cukup, duitnya dah banyak kan, emas sudah bertimbun-timbun, tapi matanya nampak tak cukup. Itulah fakir. Ada harta tak pernah cukup. Ada 100,000 tak cukup, 1 juta tak cukup, 1 bilion tak cukup. Kenapa? Allah dah melihat daripada mata dia itu kefakiran. Dia fakir sebenarnya. Orang yang sikit duit tapi cukup, itulah orang yang kaya. Maka dijadikan kefakiran antara dua matanya dan tidak mendatangkan dunia, melainkan apa yang Allah tuliskan, dan Allah tak bagi, melainkan apa yang ada telah diberikan oleh Allah. Jadi malam ni kita jadikan akhirat sebagai hidup kita. Jadi kita nak hidup bersama akhirat. Jadi malam ni kalau nak bincang-bincang pasal syurga, bincang-bincang pasal neraka, bincang-bincang pasal azab, bincang-bincang pasal nikmat yang ada dalam syurga. Jangan bincang pasal nak beli baju raya, nak beli kuih raya, nak beli lansir raya, nak duduk atas jalan raya. Yang raya-raya tu jangan bincang lagi malam ni. Kita fokus untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita, insya-Allah. Ada banyak lagi tapi satu pun cukuplah untuk kita nak muhasabah. Muhasabah untuk melihat bagaimana himmah ini akan menjadikan kita ni tidak boleh dibeli oleh dunia. Dunia tak boleh beli kita. Bila himmahnya ada, dunia tak boleh beli. Sama ada dunia dalam bentuk nikmat ataupun dunia dalam bentuk nikmat dan ancaman. Balak tak boleh beli hati kita dah bersama akhirat. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah memudahkan kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub, Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub, Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala muhabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاسق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهدها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.